Okey lah, sekarang ni kita akan buat soalan yang kedua, syarikat ceria Berhad. Okey, so yang ni kalau tengok skill kamu, dia adalah tahap penguasaan 3 lah, iaitu masih lagi kemahiran untuk kamu mengira untung ataupun rugi perlupusan aset bukan semasa. Okay, ni TP3 juga. Okay, tengok dia bagi petikan imbangan duga syarikat ceria pada 31 Disember. So, itu adalah tarikh akhir soalan lah. So, yang kamu kena alert, yang pertama tarikh tu lah. Okay, pada akhir tempoh tu, maksudnya pada tarikh imbangan duga tu lah, 31 Disember 2020, dia ada dah lengkapan kos RM30,000 dan sudah ada pun baki susut nilai terkumpul lengkapan. Ya, seperti kamu sedia maklum lah, baki SNT dalam imbangan duga bermaksud baki lama lah. Baki SNT sedia ada lah. Yang tu yang kamu sedia maklum lah, yang kamu dah faham. Kita dah belajar tajuk susut nilai sebelum ni. Itu baki SNT sedia ada pada awal tahun. Maksudnya baki SNT tahun lepas lah. Kan kita bawa masuk ke tahun 2020. Okey, yang tu clear lah. Macam soalan susut nilai lah. Faham dari segi maklumat imbangan duga tu. Alright, kemudian maklumat tambahan dia bagi tahu bahawa lengkapan tersebut kita susut nilai pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, dia beritahu lah kaedah dia, kaedah baki berkurangan. Kemudian maklumat tambahan yang kedua, pada akhir tempoh, maksudnya pada 31 Disember jugalah, pada hari akhir tempoh perakaunan semasa tu, kita pun jual lengkapan tu secara tunai pada harga RM25,000. Okey, jadi kamu ingat balik yang cikgu bagi tahu hari Ahad tu. Nak mengira untung atau rugi perlupusan aset bukan semasa, kamu akan ada 3 angka yang penting. Yang pertama, angka kos aset. Yang kedua, angka harga jualan aset. Yang ketiga, angka susut nilai terkumpul aset daripada kita beli sehinggalah kita jual. Jadi macam biasalah, dalam soalan dia dah bagi 2. Jadi kamu dah ada kos. Kan, kos kamu dah ada. Itu RM30,000 ni angka kos. Kemudian harga jualan pun dia dah bagi RM25,000 ni. Dia dah bagi harga jualan. Jadi kita nak kena kira SNT lah. Kamu nak kena kira SNT. So tengok, cikgu dah bagi kotak rancang jawapan kamu tu. Apa yang kamu nak kena buat mula-mula? So step 1, baca yang tu. Kirakan susut nilai tahun semasa. Kita nak kena kira susut nilai tahun semasa. Yang tu first step. Pastikan tempoh masa aset tersebut masih dimiliki dalam tahun semasa sebelum ianya dijual. So, kamu kena tengoklah dalam tahun yang kamu jual tu, berapa lamakah aset tersebut kamu masih miliki. Sebab kita nak kira betul-betul berapa bulan kita nak kira dia punya susut nilai. Itu tujuan ayat yang kedua tu. Kita nak kena kira betul-betul. Kita mesti gunakan dalam tahun yang kita nak jual tu berapa lama. Sebab kita nak kena kira dia punya susut nilai tahun semasa terlebih dahulu. Okey, jadi kamu tengok balik soalan. Dia jual bila? Kebetulan dia jual pun pada tarikh yang sama. Kan dia jual pada tarikh 31 Disember juga. Bermaksud dalam tahun semasa kita guna cukup setahun. Dalam tahun semasa kita guna cukup 1 tahun lah. Bila soalan sebut berakhir pada 31 Disember, bermaksud tempoh perakaunan bermula pada 1 Januari. Dan aset tu pun dia dijual pada 31 Disember, maka pada tahun kita jual, kita masih lagi menggunakan aset tersebut cukup selama 1 tahun. Okay, jadi sekarang ni cikgu nak minta kamu semua mengirakan dia punya susut nilai tahun semasa. Okay, kamu isikan jawapan ni di kertas masing-masing. Susut nilai tahun semasa dapat berapa ringgit
boleh sebutkan jawapan. Ingatlah kita guna cukup setahun lagi waktu kita join tu. Kita masih lagi menggunakannya cukup setahun. Okey, minta kira di tempat masing-masing dan sebutkan siapa yang dah dapat jawapan untuk sudut nilai tahun semasa. Kita dah ada maklumat keimbangan lugar, kita gunakan kaedah baki berkurangan. Jadi pastikan kamu pilih rumus yang betul lah. Okay, apa dia punya rumus? Rumus untuk soalan satu ni, untuk pengiraan yang pertama ni, peratus susut nilai darab dengan kos tolak dengan SNT. Yang cikgu tulis kat situ, kamu pun lebih baik kamu pun tulis juga rumus di dalam kata jawapan kamu lah, supaya kamu boleh refer tiap-tiap kali kamu buat ulang kaji. Okey, dah dapat angka belanja susut nilai tahun semasa? Siapa-siapa boleh sebutkan? Cikgu nak dengar suara Damia sekali. Lama tak dengar suara Damia. Hari ni dia masuk kelas online. Hari ni kita nak dengar suara dia. Okey, Damia. Tolong kira Damia. Ia habaq jawapan. Peratus dia bagi 10% kali dengan kos tolak SNT. Kos pun dia bagi dalam imbangan lugar. SNT yang sedia ada pun dia bagi dalam imbangan lugar. Okey, yang ni pun cikgu nak alert lagi sekali lah. SNT dalam formula ni bermaksud SNT yang lama lah. SNT lama lah, maksudnya SNT yang sedia ada. Okey, berapa ringgit jawapan? Dapat, Damia? Okey, berapa ringgit? Siapa-siapa lah. Berapa ringgit dapat jawapan sudut nilai tahun semasa? Yusdina ada? Habaq jawapan tu? Berapa ringgit dapat? 2,700. Okey, terima kasih. Betul. 2,700. Okey lah, 2,700. Ikut baliklah formula tu. 10% kali dengan kos. Kos 30,000. Tengok kat imbangan lugar tu. Baki yang tu ada dah. Tolak dengan SNT lama. SNT lama dalam imbangan lugar tu ada 3,000. Jadi sebenarnya kamu akan ambil 10%. Kamu akan darab dengan 27,000 lah kan. 10% kali dengan 27,000. Maka kamu akan dapat RM 2,700. Okey, dapat RM 2,700. Yang tu belanja susut nilai tahun yang kita nak jual lah, tahun semasa tu. Alright, sekarang ni kamu kira pula susut nilai terkumpul pada 31 Disember 2020. Dan kita nak kira angka yang ketiga tu. Kita dah ada angka kos, kita dah ada harga jualan, kita nak kira angka yang ketiga tu, iaitu SNT yang terbaru. So, ini cikgu pergi petua dah. Nak kira SNT pada tarikh 31 Disember ni bermaksud sebenarnya yang lama tambah yang baru lah. Okay, yang lama tambah yang baru. Okay, siapa dah dapat jawapan? Berapakah nilai SNT yang terbaru? Okay, minta seorang abang angka dia. Berapa ribu? Baki lama tambah dengan pengiraan yang terbaru. Dapatlah jumlah SNT. Okay, minta seorang. Berapa ringgit?
Berapa tambah berapa? 5,700. Okey, angkanya betul 5,700. Jawapannya dapat macam mana? Kita ambil 3,000. Okay, itu angka daripada imbangan duga. Kamu tambah dengan 2,700 yang kita baru kira pada jawapan yang sebelum ni. Maka kamu pun dapatlah jawapan SNT-nya RM 5,700. Okey, betul tahniah. Sekarang ni baru kamu boleh kira balik dia punya untung ataupun rugi pelupusan. Kita tengoklah rumus dia. Itulah step yang kedua kita dah buat tadi. Itulah kamu tengok balik step tu, rancang jawapan anda tu. Step pertama dapat 2,700. Step kedua kita dapat 5,700, iaitu SNT yang lama tambah dengan SN baru. Cikgu dah bagi dah kat tepi tu kan. Kemudian kita gunakan rumus untuk mengira jawapan yang terakhir. Okey, silakan gunakan rumus. So, kalau tengok rumus dia apa? Harga jualan tolak dengan nilai buku lah. Harga jualan tolak dengan nilai buku aset. Nilai buku tu bermaksud kos tolak SNT lah. Okey, harga jualan, kamu tengok baliklah yang cikgu dah bulat kat atas tu. Kamu isikan 25,000. Kemudian tolak dengan nilai buku, iaitu kos tolak SNT. Kos pun tengok balik dari soalan tu, dia bagi 30,000. Kamu tolak dengan SNT yang terbaru tu lah, jawapan yang tengah-tengah tu. Kamu tolak dengan 5,700. Jadi kita dapat 25,000 tolak dengan berapa? Nilai buku dapat berapa? 30,000 tolak dengan 5,700, kamu dapat 24,300. Okay, so kamu tengok, kamu compare dua nombor tu. Harga jualan kita adalah 25,000. Kemudian kita punya nilai buku adalah 24,300. Harga lebih besar daripada nilai buku kan. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nombor positif. Jadi bila dapat nombor positif, bermaksud kita mendapat keuntungan. So kamu dapat jawapannya RM RM700. Kamu labelkan sebagai untung. Sebab kita dapat harga lebih besar berbanding dengan nilai buku. Kira tu cara kamu nak mengira untung atau rugi pelupusan aset bukan semasa. Contoh yang ni lebih mudah, soalan ni lebih mudah sebab kamu cuma perlu mengira susut nilai tahun semasa sahaja. Lepas tu baru kamu campur balik dengan SNT yang sedia ada. Soalan satu yang kita buat pada hari Ahad, yang tu lebih sukar sebab kamu kena kira SNT untuk setiap tahun. So it depends on the question lah. Kamu tengoklah bentuk soalan yang macam mana. Yang soalan satu, cara soalan satu, kira setahun, dapatkan total. Soalan yang macam ni, kamu cuma kira yang tahun semasa sahaja, dapatlah jawapan dia. Okey, untuk soalan 2 ni, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa kamu nak tanya? Tak ada apa nak tanya? Okey, tak ada apa nak tanya. Kita tengok apa ni... Contoh 2 lah. Yang ni nak merekodkan ke dalam buku-buku ledger lah. Okay, sebelum tu ada satu page nak kena copy daripada yang hari tu punya. Okay, kalau kamu tengok balik pada page yang sebelum ni, ada yang catatan ni kan, langkah-langkah merekod aset, pelupusan aset ni. Yang ni yang kita akan baca hari ni lah. Yang ni yang kita akan baca pada hari ni. Bersama-sama dengan contoh yang panjang ni. So ni cikgu akan terangkan contoh ni lah. Contoh ni. Cikgu akan explain kat kamu contoh ni.
Terlajar pula. Okey, terang ni okey dah. Okey, contoh 2, syarikat Riang Berhad. Ini soalan yang lebih detail lah. Dia punya tahap sampai TP5, TP3, TP4, TP5 lah, tahap penguasaan 5. Alright, tu tengok betul-betul. Syarikat Riang Berhad beroperasi di Alor Setar, Kedah. Petikan imbangan duga berikut adalah berkaitan dengan komputer milik syarikat tersebut. Okay, macam biasalah, dia bagi maklumat kos komputer 6,500. Kemudian yang seperti kamu dah maklum, SNT dalam imbangan duga bermaksud SNT sedia ada lah. Cikgu ulang tiap-tiap kali supaya kamu lekat dalam kepala kamu. Itu SNT sedia ada bermaksud pada awal tahun lah. Yang tahun lepas punya angka. So, tarikh soalan kita bila? Dia perhabak kan, 30 Jun kan. So, kamu rujuk imbangan duga pun sama lah. Tarikh soalan kita berakhir pada 30 Jun. So, highlight lah. 30 Jun 2020. Okay, tarikh tamat tempoh soalan ni. Alright, maklumat tambahan. Komputer disusut nilaikan 20% setahun atas kos. Okay, nah, itu kaedah susut nilai dah, 20% setahun atas kos, kaedah susut nilai. Kemudian dia beritahu pula yang kedua pada 30 Jun. Kita tarikh jualan dulu lah. Dia jual bila? Dia jual pada 30 Jun. Okay, pada 30 Jun komputer dijual secara tunai pada harga 2340. Okay, bulat yang 3 dah abang betul-betul dah kita. Tarikh kewangan syarikat berakhir pada 30 Jun setiap tahun. Okay, itu tarikh akhir soalan di halaman 3 Okay, kamu nak kena buat apa? Okay, sediakan akaun komputer. Akaun susut nilai terkumpul komputer. Okay, yang ni dia gunakan istilah komputer. Sebab saya dah beritahu kan, komputer ni kamu boleh guna sama ada akaun alatan pejabat ataupun komputer. So, ini dia gunakan akaun komputer. Yang ketiga, akaun pelupusan komputer, akaun rugi atas pelupusan komputer dan juga petikan akaun untuk rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2020. Okey, itu soalan. Okey, kamu tengok jawapan di muka surat berikutnya. Okey, sini cikgu dah buat dah. Langkah 1, langkah 2, nombor-nombor semua cikgu dah tulis. So, kita follow satu persatu nah. Okey, langkah 1. Merekod baki aset seperti di imbangan duga. Okey, this is the first step. So, kamu tengok balik imbangan duga tadi. Kan dia beritahu kat kita, komputer ada baki sebelah debit 2,500. Dia debit sebab apa? Sebab dia aset kan? Komputer ni aset. Maka aset adalah berbaki debit. Maka itu step pertama. Kamu tulis balik baki komputer tersebut. Yang tu langkah pertama lah. So, tulislah macam biasa lah. Baki BB 6,500. Okay, sebelah debit. Faham lah? Itu semua faham lah. Boleh follow step yang dah ditulis dalam nota tu. Okay, kemudian tengok kotak langkah kedua. Okay, langkah kedua yang kotak color biru kat skrin kamu tu. Merekod baki susut nilai terkumpul seperti di imbangan duga. Tadi pun macam kita tengok soalan. Imbangan duga SNT dah ada RM2,600 sebelah kredit. Jadi, langkah yang kedua ialah kamu merekodkan semula baki SNT yang seperti tercatat dalam imbangan duga. Baki BB sebelah kredit RM2,600. Tarikh dia semua pada 30 Jun lah. Sebab imbangan duga tu adalah pada 30 Jun. Okey, langkah 1 dengan langkah 2, kalau kamu perhatikan soalan yang lama-lama pun sama kan. Kalau kata dia minta kamu buka ledger, ledger tu ada disebut baki dalam imbangan duga. Step pertama kamu adalah memasukkan semula baki-baki ledger tersebut. Okey, boleh faham lah yang tu? Okey, itu langkah yang kedua. Okey, ini yang kita akan buka akaun yang baru. Yang nama dia adalah akaun pelupusan aset.
Kalau tengok balik nota kamu yang cikgu dah go through secara sebentar lalu pada hari Ahad yang lalu. Okay, yang ni kan cikgu dah tunjuk sekali lalu tu. Kita akan bukakan akaun pelupusan aset untuk kita merekodkan proses melupus aset dan kita nak kirakan untung ataupun rugi pelupusan aset. Kita akan gunakan akaun ni. Okay, ni kita akan tengoklah macam mana kita boleh dapat dia punya isi kandungan yang seperti tu. Okay, balik pula soalan. Okay, tengok langkah 3. Langkah 3 dia kata apa kat sini? Menutup akaun aset. Okay, langkah 3. Menutup akaun aset yang dijual ke akaun pelupusan pada nilai kos aset tersebut. Yang tu penting kamu faham ayat tu betul-betul. Tengok ayat tu dan cuba faham. Dia kata kita tutup. Kita akan tutup akaun aset yang dijual ke akaun pelupusan pada nilai kos aset tersebut. Jadi kamu tengok catatan yang cikgu buat di situ. Debit pelupusan komputer, kredit komputer. Yang tu kalau ikutkan sama seperti nota ni lah, nota yang langkah-langkah merekod ni. Tu langkah yang pertama tu. Nampak tak? Debit pelupusan aset, kredit nama aset. Yang warna kuning atas sekali tu. Itulah yang kata dalam contoh ni dia adalah itulah langkah untuk melupuskan aset lah. Yang langkah 3 tu. Okay, kamu nak ingat senang saja. Yang ni, akaun aset kamu kan dah ada baki debit. Kan dia dah ada baki debit kan? Kamu dah masuk awal tu. So, bila kamu nak tutup, kamu cuma kreditkan sajalah dengan angka yang sama. Nampak yang cikgu letak warna kuning tu? Okay, baki tu ada debit. Kamu nak tutup, kamu just kreditkan sajalah. Itu maksud tutup akaun kan? Kita just bagi akaun tu seimbang, nak bagi kosong baki. Okay, ingatlah letak nombor yang sama lah, letak nilai kos. Okay, kenapa kamu kredit? Sebab komputer tu kamu dah jual. Kamu dah jual, maka lepas ni kamu dah tak ada komputer. Faham tak? Kamu dah jual komputer tu. Bermaksud akaun tu pun kamu nak kena tutup lah. Sebab komputer kamu tidak ada lagi bersama kamu. Sebab kamu sudah pun menjualnya. Maka yang tu kena ingat lah. Bila kita nak tutup akaun aset tu, kita kena letak pada nilai kos. Kita kena tutup pada nilai kos. So, 6,500 baki debit, kita pun kreditkan dengan angka yang sama. Baru dia kosong. Kita nak kosongkan akaun. Kamu boleh tulis kat tepi tu lah. Kita nak kosongkan baki akaun. Sebab tu kita kena kreditkan dengan nilai yang sama. Bergu dia siapa? Bergu dia adalah ledger yang baru tu. Yang nama dia adalah akaun pelupusan komputer. Nama pelupusan tu ikut nama aset lah. Kalau kata soalan tu kenderaan, pelupusan kenderaan. Ni kita buat soalan ni komputer, maka kamu pun tulis pelupusan komputer. So, tengok cikgu dah buat anak panah. Dia pergi ke sinilah. Dia pergi ke jawapan di akaun pelupusan komputer. So, dia akan masuk sebelah debit. Jadi, butiran dia pun tulis komputer lah. Sebab angka ini datang daripada akaun komputer. So, kamu pun bergukan ke akaun pelupusan komputer. Yang tu langkah yang ketiga lah. Okay, tengok balik ni lah langkah yang ketiga tu. Tutup akaun komputer. So, kita kreditkan komputer. Anak panah tu follow lah. Follow anak panah tu. Dia masuk ke akaun pelupusan komputer sebelah debit. Okay, yang tu boleh faham? Boleh lah. Harap boleh lah cikgu terang. Cikgu pun tak tahu. Kamu kena respon lah kalau kamu tak faham lah. Sebab tak nampak ni. Harap boleh bersekolah cepat lah. Okay, itu langkah ketiga. Okay, langkah yang keempat. Kita kena rekodkan dulu susut nilai tahun semasa. So, ini kena tengok betul-betul lah. Kita jual bila. Soalan ni kata tadi, kita jual pada 30 Jun. Jadi, bermaksud, pada tahun kita jual, komputer tu kita masih lagi guna cukup 1 tahun. Sebab kita jual pada tarikh yang sama dengan tarikh akhir soalan. Jadi, tahun yang kita jual tu, kita masih lagi menggunakan cukup setahun. So, 20% atas kos. Jadi, tengok di situ cikgu dah buat jalan kira di kotak tu.
Okey, langkah keempat, merekod susut nilai tahun semasa. So, kita tengok pengiraan dulu lah. 20% kadar susut nilai setahun, darab dengan kos 6,500. Tak payah darab masa sebab kita guna setahun, so darab masa tak perlu. Kita dapat RM1,300. Kamu pun dah belajar sebelum ni, catatan bergu dia. Debit, belanja susut nilai. Kreditkan susut nilai terkumpul. Jadi, ledger susut nilai komputer kamu tak buka. Jadi, kamu cuma tengok catatan yang kedua lah. Iaitu kita masukkan ke dalam akaun susut nilai komputer. Cikgu dah letak anak panah tu. Yang ni lah yang cikgu sedang warnakan warna biru tu. Okey lah, yang tu lah. Langkah yang seterusnya. Okey, langkah yang keempat. Merekod susut nilai tahun semasa. Kita kena rekod lah tahun semasa punya belanja susut nilai. So, masukkan ke dalam akaun SNT. Okey, yang tu. Langkah merekod susut nilai tahun semasa. Okey, langkah yang kelima pula. Tengok langkah yang kelima. Langkah yang keempat dan. Okey, langkah kelima. Kita nak kena buat apa? Kita kena tutup akaun SNT. Kita kena tutup akaun SNT. Menutup akaun susut nilai terkumpul. Jadi, nampak tak? Akaun-akaun yang ada kaitan dengan aset yang kita kena jual, kita kena tutup. Tadi kita dah tutup akaun komputer. Sebab kita dah jual komputer tu kan. Sekarang ni sebab dia ada akaun kontra dia, iaitu akaun susut nilai terkumpul komputer. Akaun yang kontra tu pun kita kena tutup juga. Sebab akaun tu pun kita kena tutup lah sebab aset tu dah tak ada. So, kita kena tutup dua akaun lah. Akaun aset itu sendiri dan kita kena tutup akaun SNT aset tersebut. Okey nah, harap jelas yang tu. Jadi, nak tutup macam mana? Kamu tengok dia punya pengiraan. Baki lama 2006. Okey, baki lama 2006. Kita dah rekod 1,300 iaitu belanja susut nilai tahun semasa. Maka kamu dapatlah jumlah dah 3,900. Okey, maka kamu pun imbangkan macam biasalah nak bagi kosong baki tu. Yang ni pun langkah macam tadi. Kita nak kosongkan baki akaun. Jadi sebab tu kamu kena tulis angka yang sama dengan jumlah. Nak bagi sama banyak sebelah debit dan sebelah kredit. 3,900 sebelah kredit ada jumlah. Kamu letak sebelah debit angka imbang lah 3,900. Okey, kamu nak bergu ke siapa? Kita akan bergu ke pelupusan komputer lagi sekali. Kita akan bergukan ke akaun pelupusan komputer juga. Kalau tengok jurnal kat atas tu, debit susut nilai terkumpul komputer, kredit pelupusan komputer. Jadi kamu tengok anak panah, kamu follow anak panah warna biru yang kat skrin kamu ni. Follow dia, dia akan masuk ke akaun pelupusan. So, kamu tengok balik. Kedua-dua akaun yang kamu tutup, dia akan mendarat bergunya di dalam akaun pelupusan komputer tu. Yang sebelah debit tadi ada dia punya kos. Yang sebelah kredit sekarang ada dia punya nilai SNT. Okey, yang tu langkah yang kelima. Merekod penutupan akaun susut nilai terkumpul. Okey, langkah yang keenam. Langkah yang keenam. Merekod penerimaan tunai. Tengoklah catatan yang cikgu buat tu. Jurnal tu. Sebab kita jual aset, kita dapat duit. Yang ni kamu dah belajar lah catatan bergu. Bila dapat duit, kamu akan debit bank lah. Duit masuk. Kan soalan sebut apa tadi? Dia bayar guna apa? Dijual secara tunai. Tapi kita ikut logik lah. Nombor-nombor yang besar ni biasanya kita akan gunakan akaun bank. Maka butirannya kita gunakan bank lah. So, debit bank, kita buka akaun bank. Tapi dalam jawapan ni tak tunjuk lah. Tapi catatan dia adalah debit bank. Kita akan kreditkan juga ke akaun pelupusan komputer. Jadi, dia akan ada catatan lah lagi satu. Butiran bank tu. Okay, yang ni untuk kita merekod terimaan
tunai harga jualan. So, kamu tengok baliklah. Sekarang ni kita dah ada 3 catatan dalam akaun ni. Yang sebelah debit tu, yang 6,500 ni, dia punya cost. Ini cost asset. Yang ni memang dia punya S&T lah. Dia memang butiran pun dia tulis S&T. Yang butiran bank tu adalah dia punya harga. Harga jualan. Okey, itu langkah yang ke-6. Merekod penerimaan tunai. So, debit bank ataupun debit tunai, kredit akaun pelupusan komputer. So, kamu dah ada 3 angka. So, kau nampak tak? Macam yang kita buat tadi tu. Macam kita buat soalan pengiraan. Angka pertama kamu kena ada, mesti kena tahu dia punya cost. Angka kedua, kamu mesti tahu dia punya S&T. Angka ketiga, kamu mesti tahu dia punya harga. 3 benda tu mesti tahu. Walaupun cara mengira, ataupun kamu buat cara ledger. Okay, last sekali kita nak kira. Ni bukan lah, ni second last. Okay, langkah ke-7. Kamu hitung untung atau rugi pelupusan. Okay, itu angka imbang. Okay, tengok sini, cikgu buat tu. Kamu hitung saja imbang. Kamu imbang saja ledger pelupusan. Kamu imbangkan akaun pelupusan komputer tu. Okay, macam mana kamu nak tahu untung ataupun rugi? Okay, konsep dia senang saja. Sebelah debit, kamu anggaplah seperti belanja. Sebelah debit, kamu anggap seperti belanja. Sebelah kredit, kamu anggap seperti hasil. Kamu dah buat nak kira untung rugi kan? Kamu dah tahu formula untung rugi ni selalunya hasil tolak belanja. So, kamu tengok konsep akaun pelupusan tu macam akaun untung rugi. Sebab itulah tujuan kamu buat akaun pelupusan. Dia nak mengira untung ataupun rugi. So, tengok sebelah debit kamu anggap macam belanja. Sebelah kredit kamu anggap macam hasil. So, tengok jumlah debit. Ni cikgu tulis kat tepi ni ya. Jumlah sebelah debit kamu ada 6,500. Kan itu jumlah debit kan? Jumlah debit 6,500. Yang ni anggap macam belanja. Okey, anggap macam belanja. Kita kamu tengok dua-dua nombor ni. 3,009 dengan 2,340. Cuma kamu totalkan dua-dua tu. 3,900. Okey, kamu tambah dengan 2,340. Dapat yang sebelah kredit tu 6,240. Yang ni jumlah sebelah kredit. Okey, yang tu jumlah sebelah kredit. Yang ni kita boleh anggap macam hasil lah. Sekarang ni kamu tengok. Siapa lebih besar? Tadi cikgu terang, debit tu anggap macam belanja. Ikut abang leh lah. Ikut abang leh tu. A, B. B debit. Leh H duduk sebelah kredit. Ikut balik abang leh tu. Kita anggap macam tu lah. B tu debit. H tu sebelah kredit. Angka debit tu ada 6,500. Okey, faham kan? Angka kredit ada 2. 3,900 kamu tambah dengan 2,340. Kamu dapat 6,240. Sekarang kamu tengok. Siapa besar? Belanja besar ataupun hasil lebih besar? Kita akan dapati belanja besar kan? 6,500 lebih besar. Kamu tolak dengan 6,240. Maka dapatlah angka tu. 260 tu. Yang dapat 260. Okey, 260 ni, sebab tu dalam jawapan tu, dia declare sebagai rugi. Nampak tak? Sebab tu jawapan dalam catatan ni, dia declare sebagai rugi. Sebab apa rugi? Sebab belanja lebih besar daripada hasil. Tengok angka tepi ni kan. Belanja lebih besar daripada hasil. Bila belanja lebih besar daripada hasil, bermaksud kamu akan dapat kerugian. Maka letaklah angka imbang tu. 6,500 debit besar. Okay, tolak 3,009, tolak 2,340, kamu dapat angka imbang 260. Itu adalah rugi. Rugi, buah nama penuh dia. Rugi atas pelupusan komputer. Okay, rugi atas pelupusan komputer. Tengok anak panah tu. Kita buka pula ledger baru yang sementara. Nama dia akaun rugi atas pelupusan komputer.
Kita buka ledger baru, nama dia akaun rugi atas pelupusan komputer. Kita pun catat macam biasalah. Buah angka yang sama, 260. Butiran pun tengoklah catatan bergulah. Dalam akaun pelupusan tulis rugi atas pelupusan komputer. Dalam akaun rugi pelupusan komputer kamu tulis pelupusan komputer. Yang ni kita buka sekejap lah. Yang ni kita panggil sebagai akaun yang buka hanya untuk sekejap saja. Ini buka sementara saja. Okay, sementara buka sat je. Nak kira nak masukkan angka tu sat saja. Lepas tu buat apa? Tengok page berikutnya, sambung ke belakang ni. Langkah 8, memasukkan rugi atas pelupusan komputer sebagai belanja dalam akaun untung rugi. So, yang ni kita tutup balik. Kita buka sat je, ni kita tutup balik. Nampak tak kita tutup balik? Kita letak balik nombor yang sama, 260 di sebelah kredit. Maka kita pun dah tutup akaun tu. Buka sat je. Ya, 260 ni, kita pun tutup balik lah. Ingat tulis tu. Butiran dah. Akaun untung rugi. Kamu dah belajar selama ni kan, bila kita kata tutup akaun belanja, ataupun hasil kita tulis akaun tu rugi. So, buat perkara tu lah. Tutup akaun yang kita buka sekejap ni, kamu masukkan sebagai belanja dalam akaun untung rugi. Sebab apa belanja? Sebab kita dapat rugi. Bila rugi masuk di bawah belanja dalam akaun untung rugi. So, ini petikan ni cikgu buat dalam format lajur lah. Hasil duduk atas, belanja duduk ada di sebelah bawah. Okey, yang itulah langkah-langkah kamu nak buat step by step untuk merekod pelupusan aset bukan semasa. Yang cikgu dah terang satu-satu. Dan kalau kata kamu nak study pun, sebab modul ni dah buat detail lah, dah ada satu persatu langkah-langkah yang diterangkan. Kalau kamu tengok buku teks pun tak ada macam ni lah. Ni memang modul khas untuk PDPR. Modul ni memang khas untuk PDPR. Baca ada satu-satu dia terang-terang lah, satu persatu. Kena follow betul-betul. Okey, ini yang cikgu dah terang tadi lah sebenarnya. Konsep macam mana kamu nak faham bahawa dia tu sama ada untung ataupun rugi. Yang ni yang cikgu terang tadi ni. Yang kotak hijau ni yang cikgu terang sebentar tadi. Iaitu kita anggap macam konsep belanja dan hasil. Sebelah debit anggap belanja. Sebelah kredit anggap sebagai hasil. Ataupun kamu boleh tengok cara rumus. Yang ni yang kotak kuning tu secara konsep rumus. Harga jualan kita dah tahu 2340. Nilai buku ni kita kira macam kita buat formula tu. Kan nilai buku dapat apa? Macam mana dapat? Kita ambil kos tolak dengan SNT. Okay, so kamu dapat nilai buku dia 2,600. 6,500 kos tolak SNT dia 3,900. Kita tengok balik akaun SNT tu. Dapat nilai buku dia 2,600. So harga jualan lebih kecil berbanding dengan nilai buku, maka kita akan dapat kerugian. Itu cara formula lah. Yang ni cara formula. Yang kotak kuning ni cara konsep belanja dan juga hasil debit kredit. Tengok belah mana lebih besar. Okay, so nanti kamu baca semula lah benda-benda ni. Kamu baca semula nanti. Okay, kemudian ada contoh 3. Dia ubah satu benda saja. Dia ubah kalau harga tu lain. Okay, kamu tengok contoh 3 ni. Merujuk kepada soalan di contoh 2. Sediakan semula akaun pelupusan komputer. Sekiranya harga jualan dia tukar. Dia jadi angka 2750. Tadi kita tengok soalan tadi, harga jualan dia 2340, kecil. Sekarang dia tukar soalan harga tu, soalan yang sama tapi harga saja dia tukar 2750. Jadi kalau kamu tengok jawapan yang dia bagi ni, maklumat yang kos sama macam yang tadi 6,500. Maklumat SNT sama 3,900. Yang berbeza adalah harga. So, sekarang harga dah menjadi 2750. So, sekarang ni dia nak bagi kes di mana dapat untung.
So, tengok konsep tadi, Cikgu Ahmad tadi, yang debit ni belanja. So, kamu ada belanja kamu berjumlah sebanyak 6500. Itu angka kos tu kita anggap macam belanja lah sebab duduk belah debit. Okay, kamu tengok pula yang sebelah kredit, yang sebelah kita anggap macam hasil tu. Okay, berapa banyak H yang kamu ada? Okay, hasil kita ada 2 nombor lah kan. 3900 tambah dengan 2750. Okay, ini dapat berapa? Cuba tambah tengok. 3900 tambah 2750 dapat jumlah bawah tu lah. 6650 tu. Okay, 6650. Sekarang kamu tengok siapa besar. 6650 tu hasil. So, sekarang ni hasil lebih besar daripada angka belanja. 6650 tu, yang ni H, 6500 tu B. So, hasil besar daripada belanja. Sebab tu dalam contoh yang 3 ni, kita akan catat dia sebagai keuntungan. Kita akan catat dia sebagai keuntungan. Dia still angka imbang juga. Jumlah kredit besar. Tolak 6,500 dapat angka imbang 150. So, kita catat sebagai untung sebab konsep tu, jumlah hasil lebih besar daripada jumlah belanja. Okey, dan itu contoh yang ketiga. Okeylah, cikgu nak minta kamu ada lagi setengah jam. Okey, buat di tempat masing-masing. Soalan 3 ni, dia mirip contoh 2 dah. Dia mirip contoh 2. Kamu cuba rujuk contoh 2 dan buat soalan 3 ni lah. Boleh faham lah semua orang?